InsyaAllah. Silakan. Baik, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz, saya Putra. Apa khabar? Lama tak jumpa Ustaz. Nanti balik kita nak jumpa Ustaz, rindu. Ni saya teringat satu cerita Ustaz. Saya tak ingat siapa yang bercerita dekat saya ni tentang seorang sahabat ni. Dia berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian dia bercakap tentang akhirat dan dia menangis. Kalau saya salah, saya minta Ustaz betulkan saya lah. Dia menangis, bercerita tentang akhirat, bercerita tentang kebesaran Allah dengan Rasulullah. Kemudian bila lepas habis dia berjumpa dengan Rasulullah tu, dia berjumpa dengan sahabat-sahabat kalau tak silap saya kan. Kemudian dia gelak ketawa. Tiba-tiba dia rasa macam, lepas tu dia rasa macam tadi aku baru je menangis dengan Rasulullah. Lepas tu sekarang ni aku bergelak-gelak kan. Dia rasa macam diri dia munafik. Dia rasa macam hati dia matilah. Jadi saya itu zaman Nabi, yang Nabi kat depan muka ni, yang ada depan mata kan. Ini kita ni yang memang saya lah cakap pasal saya lah, memang hari-hari memang gelak ketawa. Kadang-kadang bila bekerja, kadang kita pergi saya shooting pun semua memang selalu sangat lah benda tu. Kadang saya rasa even hari ni pun saya rasa macam ya Allah, apa ni, hati aku dah mati ke? Ya Allah, aku ni munafik ke macam mana kan? Jadi apa yang kita boleh buat Ustaz untuk Allah pelihara hati kita ni supaya hati kita tak mati lah. Apakah amalan-amalan yang boleh kita jaga lah benda tu kan. Pasal saya ni mudah sangat lah saya rasa kan. Allahu Akbar. Abang Zahirin, apa yang Abang Zahirin lalu tu sama je dengan saya ni. Ya Allah, kita ni hidup atas dunia, semua ujian yang Allah Ta'ala bagi untuk goncang iman dan hati kita, supaya kita semua faham sekarang ni kita dengan Allah tahap mana. Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat nombor 2, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian menyangka kalian akan ditinggalkan oleh Allah setelah kalian mengatakan kalian beriman, setelah kalian mengatakan kalian beriman sedangkan belum kalian diuji. Allah bagi tahu tu dalam bentuk soalan tu. Allah nak beritahu. Sebenarnya ada kita sendiri pun ada orang yang dia tanya soalan bukan dia nak tahu jawapan. Ada orang tanya soalan sebab dia nak beritahu. Dia nak beritahu sesuatu tapi dia tanya soalan. Allah tanya, tapi sebenarnya Allah nak beritahu, apakah manusia menyangka dia akan ditinggalkan setelah dia mengatakan saya beriman sedangkan dia belum diuji. Hakikat kehidupan dunia ni kita semua kena uji. Saya, Abang Zahiri, kita semua sedang kena uji. Tak kala kita mula dekat dengan Allah, lagi dahsyat Allah hantar ujian tu. Ada orang sangka lepas dia hijrah semua masalah khalas. Mesti aku punya masalah semua settle. Lepas aku dah hijrah ni mesti semua jadi cantik, baik tersusun, baik elok punya semua. Ada orang sangka macam tu. Tapi bila dia mula hijrah dekat dengan Allah, makin dahsyat Allah bagi kat dia. Makin teruk Allah uji dia. Makin berat beban atas belakang dia. Sehingga dia rasa, ya Allah, kenapa ni? Dan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak kita makin dekat dengan dia dengan letakkan beban tu supaya mulut kita sebut Allah. Kalau tidak, takut hati kita masih lagi terlepas dengan dunia-dunia ni. Macam kita kalau duduk dalam suasana yang tak ada suasana agama, memang saya sendiri pun sama, Abang Zahiri. Dalam cerita ni bukan Abang Zahiri cerita pasal Sayyidina Hanzalah tadi tu. Sayyidina Hanzalah dia duduk dengan Nabi kan. Dia dengar Nabi cerita syurga neraka, menangis dia. Balik duduk dengan anak isteri, gurau, gelak. Dia kata, ya Allah, nafaqah Hanzalah, Hanzalah dah munafik. Yang lalu tu siapa dia? Abu Bakar Siddiq. Saya sebut tadi pasal Abu Bakar Siddiq, macam mana hubungan dengan Rasulullah. Abu Bakar tanya, ya Hanzalah, kamu cakap apa ni? Hanzalah kata, ya Abu Bakar, aku ni munafik. Kenapa? Sebab aku dengan Rasulullah cerita syurga neraka, menangis aku. Tetapi ni aku duduk dengan ahli keluarga aku, gelak ketawa seolah-olah aku dah lupa semua yang Nabi cerita. Apa Abu Bakar kata? Abu Bakar kata, ya Hanzalah, kalau macam tu keadaan kamu kata kamu munafik, aku pun sama juga, kata Abu Bakar. Aku pun munafik juga maksudnya. Saya cuma terfikir kalau Abu Bakar lah kata dia munafik, kita nak letak kita kat mana? Ya Allah. Kita nak letak kita kat mana? Sebenarnya
Sebenarnya orang yang saya takut bila kita rasa kita baik, kita dekat dengan Allah. Sebenarnya ni munafik. Kita rasa kira semua dah, kira aku takut ni munafik ni. Kita risau sangat benda ni. Sebab tu nak jaga hati ni satu benda yang sangat besar. Hati ni bukan untuk siapa-siapa. Hati ni hanya untuk Allah. Hati ni hanya untuk Allah. Satu orang yang bagi hati kepada isteri, dia akan derita. Satu orang yang bagi hati kepada suami, dia akan derita. Satu orang yang bagi hati kepada selain daripada Allah, dia akan derita. Hati yang tenang, yang bahagia, yang hidup hanyalah hati-hati yang diberikan hanya kepada Allah sepenuhnya. Walaupun Abang Zahiri sibuk dengan berlakon, tapi dalam keadaan istighfar ketika mana nampak benda-benda yang tak sepatutnya, jaga pandangan, tundukkan pandangan dalam suasana yang dahsyat. Ini lebih besar. Kita mengharapkan pahala daripada Allah. Jangan tengok orang dengan dosa dan jangan pernah benci pendosa. Jangan pernah benci pendosa. Kita kadang Abang Zahiri kan berlakon, ada orang tak pakai tudung apa semua. Jangan pernah benci pendosa. Dalam hati Abang Zahiri, di belakang dia, Abang Zahiri doa, ya Allah, bagilah hidayah kat dia, kesian kat dia. Kadang-kadang ada isteri orang pun, kita tundukkan pandangan daripada tengok dia. Kita tundukkan pandangan daripada tengok aurat dia. Di belakang dia tengah malam angkat tangan sebut nama dia. Ya Allah, aku tak pandai, aku jahil, aku bodoh, aku hina. Kau bentangkan umat di depan aku, tapi aku tak boleh sampaikan agama ni. Aku rasa lemah, aku rasa penat, aku rasa teruk. Ya Allah, tolong bagi hidayah pada aku dan umat ni. Wahai Allah, kau selamatkanlah umat ni. Ini benda yang sangat besar. Allah hantar kita, Allah letakkan kita dalam suasana-suasana tertentu sebab Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kita menyempurnakan agama dalam suasana tu. Sahabat macam buah kelapa, mana jatuh situ tumbuh. Sahabat macam buah kelapa, jatuh di mana saja, atas jalan, dalam laut, mana saja mesti akan tumbuh pucuk. Orang Islam macam tu, di mana saja dia jatuh, di situ agama tertegak. Walaupun di dalam, minta maaf, tangki najis, walaupun di dalam tangki najis, buah kelapa kalau jatuh dalam tangki najis tu pun akan tumbuh. Bahkan kadang-kadang buah dia lebih subur. Kerana apa? Kerana dia bukan terkesan dengan suasana busuknya najis tu, tetapi dia sibuk membentuk suasana manfaat untuk umat walaupun dalam suasana najis. Semoga Allah Ta'ala bagi kekuatan pada saya sendiri. Allahu Akbar. Allah, ya. Hilang dah. Masya Allah, itu dia. Allahu Akbar. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Said Putra. Harap-harap dapat masuk balik. Kalau tidak, nak cari jauh juga ke Madinah. Masya Allah. Tapi itulah dia. Ada balik Ustaz. Masya Allah. Ustaz gimana Ustaz? Tak tahu tiba-tiba keluar ni. Masya Allah. Baik, mungkin Abang Acid dan juga Abang Malik, kita nak bagi peluang juga untuk mungkin ada nak bertanya, nak berkongsi sesuatu tentang topik kita, hati yang mati ni. Abang Acid yang saya nampak tadi memang busy dekat situ. Berubah-ubah tempat Abang Acid. Ya, dengar Abang Acid. Tapi Masya Allah, ni lain Allah bagi lain juga kat sini. Tapi tiang ni pula, tiang elektrik Allah tak apa, Abang Acid ibarat pokok kelapa tadi tu. Letak kat mana pun akan tetap ni. Masya Allah. Allah Akbar. Masya Allah, amin. Allah. Okey. Apa yang Abang Acid nak kongsi ataupun nak tanyakan, silakan. Ya. Itulah dia sedikit pertanyaan. Ada satu pertanyaan ni. Apakah Ustaz dengan berzikir tu boleh membawa sesuatu yang orang kata ketenangan di dalam hati kita dengan berzikir? Betul ke Ustaz? Ya. Apakah hati kita ni kalau mati kita dengan zikir boleh hidup? InsyaAllah. Itu saja. Baik. Ustaz Said Putra, Abang Acid mungkin nak tanya macam mana cara-cara untuk membersihkan hati yang mati, menghidupkan semua hati yang mati. Antaranya mungkin dengan zikir. Tapi Ustaz nak huraikan sikit. Ya. Abang Acid, yang tu Tuhan yang ciptakan kita beritahu. Macam mana cara dia? Allah sebut ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah Ta'ala. Itu saja jalan untuk tenang. Itu saja jalan untuk bahagia. Zikir ni makna dia ingat. Zikir ni makna dia ingat. Allah sebut fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun.
Ingatlah pada aku, kata Allah, maka aku akan ingat pada kamu. Bersyukurlah kepada aku, kata Allah, jangan sekali-kali kamu kufur. Jadi zikir ni ada perbuatan dia. Kita sebut zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita istighfar, kita selawat, kita tasbihat, kita tahlil. Ini semua zikir. Dan zikir yang paling hebat, yang paling dahsyat, yang paling baik ialah dengan sampaikan dakwah pada orang. Sehari paling kurang 25 kali. Jumpa 25 orang, 25 kali cerita Allah kuasa, makhluk tak ada kuasa. Yang bagi manfaat, mudarat hanyalah Allah. Yang bagi sihat dan sakit hanyalah Allah. Yang bagi susah dan senang hanyalah Allah. Hak ni yang akan menjadi asbab. Saya pernah cerita, Abang Zahiril hari tu baru jumpa Ustaz Abid Liu ke. Ustaz Abid Liu ni antara orang yang masuk universiti sebab nak buat dakwah lah. Bukan nak dapat grad sangat, tapi dia grad degree dengan sangat baik lah. Dia ambil course tu untuk grad, untuk buat dakwah sebenarnya. Dan bila dia kerja, ada satu ketika tu dia cerita kat kami, dia kena buang kerja, dia balik dalam keadaan tak tahu macam mana ni nak bagi tahu isteri macam mana. Akhirnya dia pergi iktikaf kat dalam masjid Seri Petaling. Dia pergi iktikaf, kata tak apalah, kita iktikaf lah malam tu. Dia iktikaf, dia kata dia nampak ada satu orang pakcik, orang lama, Haji Zul, dah meninggal dah. Haji Zul ni, orang panggil dia Haji Zul dakwah. Sebab sehari mesti 25 orang. Setiap hari mesti dia salam orangnya. Dia kata, Tuan, saya nak minta masa Tuan sikit. Saya nak pesan-pesan iman. Bahawa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tiada berkuasa selain Allah. Tiada bagi mudarat manfaat selain Allah. Tiada susah senang selain Allah. Saya berda Allah semua makhluk, semua tak boleh buat apa-apa. Haji Zul ni hari dia cakap dakwah. Saya Abid kata apa? Haji Zul ada kat situ, ingat nak minta nasihat dia sikit lah. Untuk tengah tahajud, dia pun pergi belakang, tunggu Haji Zul habis tahajud. Haji Zul habis dia tahajud, gelap Seri Petaling masa tu. Tahajud tutup lampu. Jadi dia pun cuik Haji Zul. Dia cuik Haji Zul ya. Haji Zul pusing kat dia, tak nampak pun muka dia. Pegang tangan dia, salam. Dia Tuan, saya nak pesan pada Tuan bahawa tiada Tuhan selain Allah, tiada berkuasa selain Allah, tiada bagi mudarat manfaat selain Allah. Dakwah tu dakwah. Cerita Allah. Saya Abid kata, aku tak ada cerita lagi masalah aku kat dia. Aku rasa masalah aku dah settle lah. Allah. Sebab apa? Bila kita membesarkan Allah, dan bila Allah yang paling besar, semua benda akan jadi kecil. Semua masalah akan jadi kecil. Tapi hari ini masalah besar sebab kita tak rasa Allah besar. Bila kita tak rasa Allah besar, segala masalah jadi besar pada kita. Allah Ta'ala beri kekuatan lah pada saya sendirilah, makcik kita semua, untuk istiqamah dalam dakwah ni sampai mati, insya-Allah. Amin. Dan Ustaz Said, Abang Acid, Abang Malik semua. Kita juga ada Ustaz Farhan Da'i yang tengah komen kat situ. Subhanallah, dia pun tengah Masya-Allah. Allah Akbar. Abang dia kata Haji Zul Syura Kuantan ke? Benar Ustaz Khan, masya-Allah. Ustaz Khan rapatlah belah sana Kuantan. Allahu Akbar. Haji Zul Syura Kuantan. Ada sekali tu Bang Faizal, Haji Zul, Ya. masa Ustaz Abid kata, masa sebelum dia meninggal, Ustaz Abid kata, aku lalu Seri Petaling, aku nak pergi iktikaf, aku nampak kereta Haji Zul, aku pergi belakang kereta Haji Zul, aku nak tegur, Ustaz Abid kata, tapi aku takut lah, ni aku tegur ni confirm kena pegang tangan, confirm kena dakwah lah. Ustaz Abid kata, tak apalah, aku daripada jauh lah. Tiba-tiba aku nampak dia kat belakang keluarkan bedding, bagi ke anak dia. Keluar bedding, bagi ke anak dia. Anak dia pegang bedding, dia tak lepas bedding tu. Dia pegang bedding tu, anak dia pun pegang bedding tu. Dia tengok muka anak dia. Dia kata, nak dengar betul-betul, tiada Tuhan selain Allah, tiada berkuasa selain Allah, tiada bagi mudarat manfaat selain Allah. Ni tilam tak boleh bagi selesa Allah, tilam tak boleh bagi nyenyak Allah, masjid tak boleh bagi keselesaan Allah. Dakwah anak dia kata, saya pun tak tahulah hari-hari berapa kali anak dia kena dakwah. Ini orang yang betul-betul ikhlas dan istikhlas dalam kerja dakwah. Inilah dia pegang dakwah ni sampai dia mati. Allahu Akbar. Kita pun minta kepada Allah kita dapat benda ni. Allah. Amin. Ya Allah.